Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'u wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, dalam keberkatan Allah, peliharaan Allah daripada segala bahaya, bencana, musibah. Semoga Allah kekalkan hidayah pada diri kita sehingga ke akhir hayat kita dengan penuh panduan, dorongan, taufik kepada jalan yang baik, jalan yang mencapai redha Allah, dihindarkan kita daripada kemurkaannya dan segala perkara-perkara yang boleh bawa kepada kemurkaannya dunia dan azabnya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan lupa sama-sama kita berni'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semoga sepanjang duduk kita, i'tikaf kita ini akan sentiasa tercatat pahala di sisi Allah Ta'ala walaupun kita berdiam diri semata-mata. Al-intizar ila salat fahuwa fi salat. Orang yang menanti waktu salat, ganjarannya seolah dia sedang salat. Dan digambarkan orang yang dah selesai satu salat, duduk i'tikaf untuk tunggu satu salat yang lain, disebut sebagai fadzalikumur ribat. Itulah ikatan kamu dengan agama Allah Azza wa Jalla. Semoga ikatan tersebut akan terus terikat kita dengan agama sehingga kehidupan kita juga terikat dengan agama. Itulah jalan yang lurus. Kita teruskan pengajian daripada kitab Kiamat Hampir Tiba. Kiamat Hampir Tiba karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala wa ra'ahu rahimahullah ta'ala almarhum Syekh kita. Mudah-mudahan Allah tinggikan darjat syurganya. Semoga kita mendapat syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian dalam kisah. Kita dah lalui kisah kemunculan Imam Mahdi dan sezaman dengan Imam Mahdi munculnya Dajjal dengan fitnah-fitnah Dajjal merata dunia sehingga menggugat keimanan orang beriman, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah sahaja yang diselamatkan daripada fitnah Dajjal itu. Mudah-mudahan kita terselamat dengan amalan-amalan surah Kahfi dan sebagainya. Setelah Dajjal, ujung kehidupan Dajjal, datang munculnya Nabi Isa. Bukan muncul, disebut sebagai nuzul, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau antara misi utamanya akan membunuh Dajjal dan memerangi Yahudi sekitar Baitul Maqdis atau Palestin seluruhnya. Nabi Isa tak menjelajah, Dajjal menjelajah seluruh dunia. Semua kampung dia sampai, semua negeri. Tapi Nabi Isa tak menjelajah seluruh dunia, hanya laluan dia daripada Damsyik, Syria, ibu kota Syria, di Manaratul Baydha, dan perjalanan dia terus ke Baitul Maqdis. Itu je perjalanan dia buat masa tu, sehingga dia bunuh Dajjal di kawasan berdekatan dengan
Baitul Maqdis yang disebut oleh Nabi sebagai Babul Luddi. Dia bunuh Dajjal. Setelah peristiwa bunuh Dajjal, Dajjal dah mati, maka Nabi Isa perang dengan Yahudi sekitar. Semua Yahudi akan terbunuh dengan peperangan tersebut. Menang pada tentera Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan tak lama tu Allah perintah, wahai Isa, kau larilah ke Tur Saina, gunung Jabal ataupun gunung di Tur, di Semenanjung Sinai nama kita sekarang. Semenanjung Sinai, di situ ada satu gunung yang dipanggil oleh orang Arab Gunung Musa, kerana tempat Nabi Musa munajat pada satu peristiwa dulu. Jadi lindung atas itu berkubu di situ, kerana datang dah datang Ya'juj Ma'juj keluar daripada tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Zulkarnain buat tembok sehingga Ya'juj Ma'juj terkurung dalam tembok tu, dalam gunung tu, sehingga mereka tak boleh tembus keluar daripada zaman Zulkarnain. Tak tahu zaman abad ke berapa sebelum Masihi. Sebagian mengatakan sebelum Nabi Isa, Zulkarnain dah menjelajah dan buat kubu sehingga Ya'juj Ma'juj tak boleh keluar. Ya'juj Ma'juj adalah satu bangsa manusia. Dia bukan jin, bukanlah syaitan ke, bukanlah, dia manusia. Cuma manusia yang luar, pelik lah kita kata, yang pelik daripada manusia biasa yang kita jumpa. Pelik dari sudut fizikalnya, dan perangai dia orang sangat ganas. Tak ada belas kesian langsung, sesama dia pun bunuh-bunuh. Sehinggalah dia mengejar tentera Nabi Isa. Nabi Isa dah sembunyi atas gunung. Ini cerita dia lah. Kita akan baca kisahnya. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, seperti Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut dalam riwayat Imam Muslim, إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فهرز عبادي إلى الطور. رواه Muslim. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, sesungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas itu. Apa dia? Maksudnya Ya'juj Ma'juj dah lepas keluar dah daripada tembok tu, yang tidak ada siapa pun dapat menghalang pergerakan Ya'juj Ma'juj, melawan, halang tak ada. Kuatlah dalam dunia ni mana pun akan hancur, lebur, hancur, kerana dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Ganas, dia orang sangat ganas. Tak ada tentera yang boleh halang dia. Termasuk Nabi Isa sendiri yang tentera kuat pun Allah tak bagi lawan. Jangan lawan Ya'juj Ma'juj, kau hanya lari selamat je. Oleh itu, segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama engkau, yakni orang beriman yang bersama Nabi Isa, Imam Mahdi. Pergilah kamu selamatkan diri ke arah Jabal, ke arah Bukit Tur, Jabal Tur, yang berada di Semenanjung Sinai. Tahu tentang Semenanjung Sinai kan? Di Sinai sekarang ni kira bersempadan lah dengan Rafah tu. Tu Semenanjung Sinai lah tu. Di Rafah Mesir ni, dalam negara Mesir. Yang dia jadi Mesir seberang Rafah tu dah Gaza, tempat kena hancur lah. Masya-Allah, tabarakallah. Atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Isa pun segera bawa kaum terus pergi ke sana, pergi ke Jabal Tur. Ikut sebahagian Kristian Ortodok yang mereka yakin peristiwa tu macam hampir-hampir macam cerita kita, cuma tempat-tempat mereka beza. Orang Kristian dia yakin bahawa Nabi Isa ni ada sebahagian Kristian Ortodok yang yakin Nabi Isa tak kena bunuh, bukan kena salib. Dia akan turun akhir zaman dan dia akan datang berlindung bawa orang Kristiannya. Itu cara versi Kristian. Di satu bukit Jabal Tur. Bagi dia ni Jabal Tur berada di di negeri Tabariyah, utara Palestin. Jadi lain lah, tentu beza dengan kita. Sebenarnya banyak lagi lah beza cerita Kristian dengan kita ni, banyak bezanya. Cuma nak cerita masa saya pergi sana, guide tu dia orang Islam tapi dia belajar peristiwa banyak daripada Kristian. Dia kata kadang-kadang cerita saya ni banyak cerita yang ambil daripada cerita versi Kristian.
Bila dia cerita, saya kena olah pula pada jemaah saya yang bawa pergi Palestin. Tahun 2019 lah dulu, senang pergi kan. Kena olah pula, ada Islam macam ni. Yang tu bersih dia cerita tu, terlibat sikit unsur-unsur yang ortodok punya, Kristian. Ala kulli hal, jadi tuan-tuan, kalaulah aman Palestin sana, kita kena, kalaulah aman di sana, jadi kita cari peluang untuk pergi menziarahi Baitul Maqdis. Pasal apa pula? Nabi sebut, bila Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Nabi, tanya, aftina ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, tolong bagi fatwa kat kami di Baitul Maqdis. Cerita sikit apa kelebihan kan? Maka Nabi kata, ituhu fasallu fihi atau kama qala alaihi wasallam, pergilah kamu ke sana, pergilah semayang sana, kerana semayang kamu di Baitul Maqdis digandakan kepada 1000 kali ganda dalam riwayat tu, walaupun riwayat lain kata ada 500 kali ganda, digandakan 1000 kali ganda kan. Maimunah tanya, ya Rasulullah, kalaulah kami tak mampu nak pergi, maka Rasulullah kata, kalau kamu tak mampu nak pergi, hadiahlah minyak untuk dinyalakan lampu dalam Masjid Al-Aqsa, di dalam Baitul Maqdis. Nak nyala lampu di situ. Maksudnya apa? Sedekah kita tuan-tuan. Masuk tabung sana. Masya Allah, masa kami pergi tu ramailah yang ialah salo-salo supaya kita boleh buat sumbangan di masjid, dan juga orang miskin, orang yang dalam waktu tu pun 2019 pun tekanan pada orang Islam dah mula nampak. Tapi sekarang lagi dahsyat tuan-tuan. Cuma ada jemaah Malaysia ni yang pergi bulan sebelum Ramadan, bulan 2, bulan 3 tahun ni, sebelum Ramadan boleh masuk. Cuma tak bebas lah. Kalau dulu kita boleh pergi mana, seluruh Tel Aviv, mana tempat-tempat sejarah berkaitan Nabi, semua kita boleh pergi. Tapi sekarang ni hanya Baitul Maqdis, keluar balik Jordan. Saya pun duk rancang bulan 1 nak pergi, tapi nampak kalau Iran hantar pergi perang sana kan, jadi laluan tu kita tak boleh kapal terbang, tak boleh landing di Jordan. Laluan itulah dia punya senjata dia tu atas tu, jadi kapal terbang tak boleh lalu. Jadi dalam keadaan yang kita tak pastilah boleh pergi ke tidak. Ala kulli hal tuan-tuan, menziarahi Baitul Maqdis ni adalah satu tuntutan untuk umat Islam yang mampu. Salah satu dia tanah suci kita yang ketiga. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia yang kedua. Yang pertama Masjidil Haram, tanah Masjidil Haram, tanah Haram Mekah. Sebab Nabi Ibrahim yang mula bina Masjidil Haram. Setelah 40 tahun Nabi Ibrahim bina Masjidil Aqsa. Setelah 40 tahun Nabi Ibrahim juga yang bina di sanalah Baitul Maqdis. Setelah tu barulah tanah suci kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi Madinah tanah suci kita yang ketiga. Ala kulli hal tuan-tuan, kalaulah ada saluran-saluran yang boleh hantar bantuan kita ke sana, yang boleh kita yakin percaya, kena hantar, kena ada juga semangat kita ke sana. Itu tuntutan Islam. Okey, hadis seterusnya, ya ba'athullah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan kita yakin apa berlaku pun, walaupun sekarang ni kita nampak di peristiwa yang dekat dengan kita ni, kita nampak semakin yakin kita bahawa apa yang kita baca kitab ni, Baitul Maqdis ni, tentang Imam Mahdi dan sebagainya, semakin hampir. Sebab Imam Mahdi lah orang yang berjaya menawan semula Baitul Maqdis. Kenapa kita sebut menawan semula? Kalaulah dia dikuasai, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Islam, kita tak namakan Baitul Maqdis ditawan semula. Kan? Sudah pasti kita yang nama ditawan semula oleh Imam Mahdi kerana Baitul Maqdis dikuasai oleh Yahudi. Sekarang ni begitu. Yahudi dah kontrol. Dia boleh masuk anytime. Boleh buat upacara dia dalam masjid ni. Kapek kita duduk sujud semayang dalam Masjid Aqsa tuan. Dia boleh masuk menari, trompet dia. Kalau masa saya pergi 29 dulu, dia datang waktu tengah malam, lepas Isyak 8.30, memang kita kena halau keluar daripada Baitul Maqdis, tak boleh duduk. Lepas Isyak kena keluar,
Kita tanya sebab apa? Dia kata sebab Yahudi pula nak masuk. Bila dia masuk kasut duk menari trompet. Itu cara ibadah dia. Ibadah dia masuk main duk loncat-loncat. Esok sebelum subuh, kalau kita datang paling awal, petugas duk vacuum. Tak rajinnya dia orang vacuum pagi-pagi, kita kata. Subuh vacuum. Rupanya dah tapak kasut semuanya. Lagilah sekarang ni lagi bebas dia orang masuk anytime. Kita nak masuk pun kena ikut jadual dia. Yahudi bila-bila masuk. Jadi nampaknya dia orang menguasai Baitul Maqdis. Siapa yang boleh tawan balik? Tak ada tentera lain kecuali Imam Mahdi. Dah lalui cerita tu. Jadi cerita ni Allah utus hantaman Ya'juj Ma'juj, wahum min kulli hadabin yasilun, mereka kelihatan turun dari tempat yang tinggi dan serta segera membuat kerosakan. Sebagian orang buat cerita. Allah kata dia turun daripada tempat tinggi. Dalam Quran surah Maryam pun sebut Ya'juj Ma'juj akan turun daripada tempat tinggi dengan laju. Dia orang kata tu volcano, apa mungkin yang merah tu lahar dia. Dah ada tuan-tuan, jangan terjemah macam-macam. Jangan tafsir lain-lain. Tak, mereka manusia. Bukan lahar, bukan jin, bukan apa semua. Dia manusia. Bila tembok dia pecah, dia turun daripada atas, laju dan dia bergerak menuju ke satu tempat je. Tujuan dia ke Palestin. Kan? Sampai ke sana tujuan dia. Allahu Akbar. Jadi mereka sampai ke sana, maka jadi dia lalu tu semua rosak lumat. Tumbuh-tumbuhan ke, binatang ganas ke, binatang buas pun akan lumat kerana Ya'juj Ma'juj lalu. Dia bunuh, dia jadi makanan dia, hancur habis semua. Tak ada manusia yang akan hidup di laluan Ya'juj Ma'juj. Di mana? Dari mana ke mana? Dari tempat tembok dia tu, kita tak tahulah, ada kata di Georgia lah, di negara mana tu, wallahu alam. Tempat yang Zulkarnain dah buat tembok. Dari situ dia menuju ke Palestin. Dia sampai dalam Palestin tu, mula sekali dia pergi ke Tasik Tabariyah, disebut oleh Nabi SAW. Maka kumpulan Ya'juj Ma'juj yang pertama di kalangan mereka akan melalui danau Tabariyah. Tabariyah nama tempat. Kira satu daerah di Palestin, utara Palestin yang berdekatan Lebanon sekarang ni, yang kena tempat berlaku peperangan itulah. Kan? Dia utara Palestin bersempadan dengan, tak jauh dengan Lebanon. Lalu mereka meminum seluruh air yang ada dalam danau Tasik tu. Tasik tu dah surut dah, tinggal sikit sakit baki. Datang pula Ya'juj Ma'juj, minum habis. Grup pertama, grup belakang datang, tengok grup pertama dah minum air habis, dia orang marah, bergaduh pula sama dia. Berperang sama dia, berbunuh-bunuh sama dia. Sehinggalah bila kumpulan berikutnya datang ke danau itu, mereka berkata, sungguhnya sebelum ini di sini ada banyak air. Dulu Tasik ni banyak air tapi dah kering kerana grup pertama minum. Jadi bergaduh sama dia. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bangsa ini sangat banyak. Ya'juj Ma'juj bukan satu orang, bukan 5 orang. Dia dua bangsa. Satu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dua bangsa. Berapa jumlah? Nabi kata Ya'juj Ma'juj ni mati seorang, dia meninggalkan 1000. Maksudnya lahir, dia ada anak 1000 orang. Tuan-tuan, 1000 kita takat 10 orang tak ada apa, tuan. Manusia dia ganti anak 1000. Mati seorang, anak dia 1000. Jadi dia makin membiak banyak. Kan? Tapi dia berbunuhan sama dia dalam kurungan tu pun senang-senang. Walaupun ganti 1000, tah mati berapa ribu tak tahulah. Bunuh tu kira perkara biasa bagi dia. Berbunuh-bunuh ni. Silap sikit bunuh. Menunjukkan mereka ramai, membuat kerosakan, dan mereka adalah satu bangsa yang sangat kuat makan minum. Kuat makan minum. Tasik tadi dia sedut sampai kering kan. Dan mereka sangat bengis sesama sendiri, tidak menghirau nasib kawan mereka. Apakah lagi untuk berkasih sayang? Tak ada istilah kasih sayang dia. Hormat tak ada. Yang ada salah bunuh, perang, bunuh pancung, bunuh perang. Itu je.
Tidak ada yang dapat selamat daripada keganasan mereka kecuali mereka yang berada berdekatan benteng-benteng pertahanan. Orang yang selamat, orang yang lari daripada laluan tu, itu je selamat. Lari pergi duduk negara lain, tak kena laluan Ya'juj-Ma'juj, okey, selamat. Atau seumpamanya, mereka berjalan dengan rasa angkuh Ya'juj-Ma'juj ni dan kejam sehingga telah banyak negeri yang telah mereka rosakkan, lantas mereka berkata, telah banyak warga bumi yang telah kita binasakan. Mari kita lawan dengan warga langit pula. Ini Rasulullah cerita tentang kebodohan Ya'juj-Ma'juj. Dia bodoh. Dia kata penduduk bumi semua kita lawan habis. Tengok tak ada siapa ni halang kita. Sekarang mari kita lawan penduduk langit pula. Lalu salah seorang di antara mereka mengarahkan mata lembingnya ke atas langit dan melemparkannya ke atas. Baling tombak naik atas. Dan dengan sekuatnya, apabila lembing itu jatuh ke bumi, maka kelihatan di mata lembing itu ada sedikit darah. Mungkin kena burung ke apa, tak tahulah. Maka mereka menyangka bahawa mereka benar-benar dah bunuh semua penduduk langit. Tengok darah lekat kat sini. Itulah bodoh dia. Tetapi apa yang berlaku hanyalah satu ujian Allah terhadap mereka. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa ketika bangsa Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan ini, Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya sedang berada di belakang Gunung Tur. Di tentera Nabi Isa duduk mana? Di Gunung Tur, di Semenanjung Sinai. Kira jauh juga tuan-tuan, hampir 300 km. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang, saya tak, mungkin tak tepatnya, lebih kurang macam tu. Daripada utara Palestin sehingga ke selatan Palestin. Mesti lalu kawasan Gaza tu. Lalu. Mereka menjadi gunung itu sebagai pelindung atau benteng daripada bahaya Ya'juj Ma'juj. Mereka terkepung di kawasan yang agak sempit sehingga hampir kehabisan bekalan makanan. Di tentera Nabi Isa duduk atas puncak gunung, kecil tuan, puncak gunung tu. Naik 1000 orang, sempit Jadi Ya'juj Ma'juj kepung di kaki bukit, keliling bukit. Jadi tak boleh turun. Gunalah makanan bekalan dia, duk makan. Di situ tak ada pokok buah-buah, dia batu semua kan. Batu pasir. Jadi berguna bekalan, sembelih kambing, sembelih unta, sembelih makan habis. Makin sikit bekalan makanan. Apa yang berlaku? Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, hatta yakuna ar-ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Riwayat Imam Muslim. Sehinggalah mereka bekalan makanan tadi tinggal kepala lembu je. Daging semua makan, tinggal kepala lembu je. Orang beribu, kepala lembu satu kepala je. Yang dimiliki oleh seorang ketika itu sangat bernilai, sanggup orang lain nak beli kepala lembu tu walaupun dengan ribuan dinar. Dinar tuan-tuan mahal. Satu dinar 4.25 gram emas. Berapa kata? 1000, 2000 kah? Kan? Satu gram emas dah hampir 300 lebih. Katalah 300, 3 kali 4 dah 12, 1200. Lebih daripada itulah. Kan? Mungkin 1500 gitu kot. Kan? Jadi tu satu dinar sanggup beli dengan ratusan dinar kepala lembu tu. Sebab apa? Lapar, makanan tak ada, mahal. Masya Allah. Itu bantuan-bantuan di Gaza ni memang tak mencukupi. Sebab dia orang, kalau dia kena hantar barang, nak beli, dia nak beli dari mana? Dari mana datangnya? Semua kena kepung, hantar barang. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa berada dalam kekurangan bekalan, semakin habis semakin susut. Sehingga kepala sapi, apakah lagi dagingnya, lagilah mahal kalau ada. Yang biasanya murah saja di tempat ini, tiba-tiba jadi melambung harganya. Ujian Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin rupanya masih belum habis. Jadi tertekan, terhimpit di situ. Datang pula, inilah kali yang kedua mereka terkepung. Tentera Islam ni dulu kena kepungan Dajjal di Baitul Maqdis, tapi tak terputus makanan lah. Tak lama ni kena kepungan Ya'juj Ma'juj pula di gunung
Jabal Tur tadi, Gunung Tur. Masya Allah. Ya Karim. Dalam keadaan terdesak ini, maka Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya yang penuh rendah hati berdoa. Mereka munajat pada Allah, berdoa minta bantuan Allah bagi selamat ni. Lalu Allah Ta'ala memperkenankan doa mereka. Kalau bukan Allah menolong mereka, maka siapa lagi yang diharapkan pertolongan? Allah turun bantuan dengan datang ulat, sejenis ulat lah, terbang mai masuk dalam hidung mulut Ya'juj Ma'juj. Dia orang mungkin dalam makanan dia orang masuk, ulat tu ada, ulat tu masuk sehingga gigit urat tengkuk dia orang ni dalam, terputus, semua mati. Itu bantuan Allah. Jadi kita tak heran tuan-tuan, kita nampak Allah Islam ni bila lah nak menang. Tak, kalau Allah nak hantar bantuan, kun fayakun. Cuma kenapa Allah biar macam ni? Perang pula merebak sampai Lubnan, mungkin merebak tah jadi ke Iran pula, wallahu alam. Ada hikmah, ada peristiwanya yang Allah dah susun. Tarikh ni akan berlaku ni, sekian tahun akan berlaku ni, sekian tahun akan berlaku ni. Allah dah tentu takdirnya. Kita hanya doa bagi selamat iman. Jangan risau. Ialah bantuan tetap bantuan, doa tetap doa. Pertolongan Allah turun dalam bentuk binatang kecil seperti ulat yang sering ada dalam hidung unta. Binatang kecil ini masuk lubang hidung bangsa Ya'juj Ma'juj dan menyengat mereka. Dengan kehendak Allah, mereka akan mati dengan sebabkan sengatan, gigitan binatang kecil itu, macam ulat tu. Mereka mati serentak, tak ada seorang pun yang hidup. Dia macam virus, kena habis semua. Ya'juj Ma'juj mati habis. Bangkai mereka pula bergelimpangan di laluan nak turun bukit. Setelah kematian bangsa Ya'juj Ma'juj, barulah Nabi Isa dapat berita mereka dah mati. Nabi Isa pimpin tentera yang sembunyi atas gunung tu nak turunlah, nak keluar. Nak turun tak boleh lalu tuan-tuan. Mayat bangkai busuk sangat, tak boleh lalu. Kan? Tu dia ramai, nak sebut ramainya tentera Ya'juj Ma'juj ni. Sampai nak lalu pun tak boleh. Gunung kan kecil. Seluruh kaki gunung keliling, kok ni tak boleh turun pi, kok ni tak boleh turun pi. Pasal bangkai dia keliling Ya'juj Ma'juj ni. Mereka menemui bangkai-bangkai yang berbau busuk di segala tempat sehingga mereka tak dapat berjalan, melangkah ke mana-mana. Naik balik tempat atas bukit. Mereka bersama Nabi Isa dengan sahabat berdoa lagi, naik atas semayang berdoa pada Allah, minta Allah bagi bantuan supaya mereka boleh lalu keluar ni. Macam mana ni? Lalu Allah hantar burung unta. Kan burung unta tengkuk panjang makan mayat tu, makan bangkai. Dia pergi kutik semua bangkai Ya'juj Ma'juj, burung ni. Maka burung inilah yang menyambar, mengutip bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj, bawa pergi tempat lain, terbang bitah tak mana. Tinggallah kesan-kesan je, kesan darah, kesan tu. Ya. Maka Allah sekali lagi turun hujan pula nak bersihkan kesan-kesan kotor tu. Tengok semua perbuatan Allah. Kita nak risau pun kan? Semua Allah dah susun takdirnya. Hidup kita macam tu. Kita hanya menjalani blueprint yang Allah dah buat untuk kita. Kertas kerja yang dah ada dah. Yang kita nak buat bangunan apa, kena ada kertas kerja ni, plan bulan, dah berapa bulan siap ni, sekian ni siap ni. Jadi kehidupan kita ni dah ada dah benda tu. Cuma kita je tak tahu. Rupanya kita baru tahu sekarang. Oh, sekarang berlaku sihat, berlaku sakit, kemalangan, kahwin dengan siapa, apa cerai dan sebagainya. Semua tu kita dah lalui apa yang Allah dah catat. Setelah turun hujan yang sangat lebat seakan mencuci muka bumi sehingga hilang segala sisa kotoran yang ada di tanah tadi. Selepas itu bumi kelihatan berkilat bersih. Lalu Allah berfirman kepada bumi ini, keluarlah buah-buahanmu dan kembalikan keberkatan bumi. Tengok Allah tu pula, dah hujan turun, bersih dah tempat tu, Nabi Isa boleh turun. Makanan tak ada, siapa nak tanam? Dah berapa puluh tahun dah tak ada tanaman. Tapi Allah yang perintah bukit, bumi, keluarkan tanaman. Laluan Nabi Isa dari bukit di Mesir tu nak pergi mana pula? Pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai sana pula. Laluan tu tuan-tuan, padang pasir, gurun padang pasir, batu padang pasir. Mana ada pokok?
Makanan nak ambil dari mana? Tadi duduk atas dah habis makanan dah. Allah perintah padang pasir tumbuh pokok, ada delima, ada makanan tu, ada makanan ni kurma, terus jadi buah. Terus jadi buah immediately. Keluar pokok jadi buah. Untuk tentera Nabi Isa makan. Laluan nak pergi Madinah. Tu hampir 1000 kilometer pula tu. Laluan tu nak pergi Madinah. Masya-Allah. Tu Allah dah atur semua. Rezeki Allah atur, tuan-tuan. Kita hanya menjalani ketakwaan kita, jaga takwa, jaga taat kita, tunduk pada Allah, jaga yang tu. Rezeki Allah dah atur dah. Jangan runsing apa. Cuma kita kena bekerja lah, jangan goyang kaki. Kerja tetap kerja, cari tetap cari, usaha tetap usaha, rezeki Allah tentukan. Dapat tak dapat, banyak mana dapat banyak mana, Allah punya. Kita kena usaha. Maka keluarlah bumi buah delima. Buah delima, tuan-tuan, biasanya sebiji buah delima besar penumbuk saya ni, kan? Kalau tuan-tuan makan habis sebiji, kenyang tak? Saya pernah makan sebiji, tuan-tuan, tak ada kenyang, lekat celah gigi je. Nak kena cari benda lain pula makan biasanya. Tapi sebiji buah delima, kerana keberkatan perintah Allah keluar buah, sebiji buah delima boleh makan satu family, kenyang. Kenyang sungguh. Ini berkat, keberkatan disebutkan. Maka tumbuhlah segala tanaman dengan subur, sehingga dikatakan pada masa itu satu biji buah delima sudah cukup dimakan berpuluh-puluh orang. Dan kulit buah delima itu boleh jadi topi. Besar lah nak sebut, besarnya buah delima tu, besar kepala orang. Kan? Besar mana ni? Biasa delima paling besar saya jumpa besar ni lah, kan? Kita buat tangan ni tu. Tapi ni mana beli kepala, nak buat topi, maksudnya besar tu, boleh makan puluh-puluh orang, kenyang. Tu dia. Dan kulitnya boleh dijadikan alat untuk berteduh di bawah panas matahari. Dan seekor sapi lembu pula sudah cukup dimakan oleh satu kabilah. Oh, satu kabilah ni kita satu negeri, kan? Kan, satu kabilah besar, banyak, satu daerah, 1000 orang boleh makan. Biasa lembu mana 1000. Yalah, kalau 1000 macam cara kita seorang seketul dua ketul itu okey lah, dengan nasi lagi. Ni kalau makan daging saja, ya. Tapi nak sebutnya berkatnya, banyaknya, besarnya. Begitu pula halnya susu seekor unta sudah cukup untuk minum sekumpulan besar manusia. Jadi mula turun hujan tadi, itu keberkatan bukan laluan tu je, seluruh dunia. Keberkatan muka bumi seluruh dunia. Kita di sini mungkin tak jauh kan dari Mesir sana. Kita di Malaysia ni akan merasai keberkatan juga. Keberkatan pada tanaman kita jadi subur, makanan cukup, kan? Dan sehingga kan orang jadi aman damai. Tak ada perang, tamat dah perang. Orang tak perang dah. Islam takkan perang dengan kafir, kafir takkan kacau Islam dah. Aman damai dah dunia. Mula dah tahun-tahun keberkatan. Oh, Masya Allah, kita tak nak jumpa ni masa ni. Ya, memang tak jumpa pun. Akan jumpa waktu tu. Sehingga digambarkan oleh baginda Nabi SAW bahawa sahabat Nabi, kanak-kanak main dengan ular yang berbisa ni. Anaconda kan, tuan? Apa lagi ular bisa? Ular sawah kan, besar kan? Boleh main dengan mulut dia gitu je. Masuk tangan dalam mulut keluar, tak kena patuk. Harimau pun takkan terekam manusia. Aman dunia ni. Binatang buas akan aman damai dengan manusia. Tu keberkatan tahun tu. Tapi tak panjang, dia hanya ada kata 7 tahun, ada kata 9 tahun, kan disebutkan di sini. Hadisnya, keistimewaan pada zaman tersebut, wa turfa'u syahna'u wat tabaghadu wa tunza'u humatul kulli dhati hummatin hatta yadkhul al-walid ay tifl as-saghir yadahu fi al-hayyah atau fi famiha atau kama qala. Maka hilang sejak turun hujan tadi, maka hilang segala sifat permusuhan. Tak ada dah nak gaduh, musuh-musuh. Suami isteri tak ada gaduh, tuan. Tak ada gaduh dah. Tak bertengkar dah. Tak bertengkar dah. Tak gaduh dah. Kalau dulu mungkin kita ni parti politik lah, sini bergaduh, sana bergaduh, sini. Dah tak. Mula tu aman dah. Tak ada nak rebut-rebut dah. Automatik berubah.
Tu keberkatan. Azan ni? Belum. Dah azan. Belum ada azan insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ati sayyidina Muhammad rasul. Wa syaraf wa aliyat rafi'a wa asu. Innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah tadi. Tadi sebutnya mana tamat kat mana? Anak kecil. Hilanglah segala permusuhan, boleh dari segala permusuhan dan benci-benci di kalangan manusia, dan hilanglah segala boleh dari keseluruhan binatang yang berbisa, sehingga anak kecil memasukkan tangan main-main dengan tangan dia ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigit. Ular bisa pun tak akan gigit lagi dah, boleh buat main-main dah. Dan tidak ada apa-apa kemudaratan. Anak-anak kecil boleh bermain dengan singa, bahkan serigala yang biasanya akan menerkam kambing, menerkam orang, dan akan terbalik segala seakan-akan menjadi anjing pelihara. Taat lah, maksud serigala yang buas tu akan jadi macam anjing peliharaan, jadi aman, baik. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan, keselamatan, seperti mana dipenuhi sesuatu bejana dengan air. Maksud penuh, aman, damai, semuanya di kalangan binatang, manusia, di kalangan binatang hutan, buas mana pun. Pendapat akan menjadi satu, tak ada nak bertekar-tekar, tuan-tuan. Kalau musim tu mungkin parti politik pun tak bergaduh lah, kan? Suami isteri yang bergaduh pun akan jadi aman waktu tu. Tidak ada perselisihan antara umat, dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah oleh orang Islam lah. Orang Islam akan bersatu, dan segala peperangan akan berhenti, dan orang Quraisy kembali memegang pucuk kepimpinan. Siapa dia? Iaitu Imam Mahdi, Nabi Isa. Maksud kepimpinan Imam Mahdi. Riwayat Imam Ibnu Majah. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa mengikut Imam Barzanji, besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa AS ini ialah zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, kerana kedua-dua mereka akan hidup bersama pada zaman ini. Boleh jadi dia kata waktu aman ni dah mula sebelumnya zaman Nabi Imam Mahdi lagi. Sebab tu datang Nabi Isa pula, tu berlaku. Boleh jadi dia kata. Tapi yang nampak jelasnya setelah turun hujan tadi yang membersihkan laluan Ya'juj Ma'juj. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan akan berlaku di zaman Nabi Isa, dan kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Padahal zamannya hanya sama, satu saja, iaitu 7 tahun terakhir daripada kehidupan Imam Mahdi. Waktu itu Imam Mahdi masih hidup. Bersama dengan 7 tahun pertama turunnya Nabi Isa AS, yang kata 7 tahun. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa, memimpin umat ini kurang lebih 30 tahun dah. Manakala Nabi Isa AS akan hidup setelah kematian, kewafatan Imam Mahdi selama 30 tahun lagi pula. Jadi tahun yang mereka bertindih bersama ada 7 tahun di celah tu. Tahun tu lah kemakmuran tadi ni. Itu sebagian pendapat mengatakan demikian. Walaupun ada pendapat lain mengatakan lebih panjang, mungkin zaman tu 30 tahun, mungkin beberapa tahun yang lain lah pandangan. Ada juga riwayat bahawa Nabi Isa akan berkahwin dengan perempuan daripada keturunan kabilah Juzam. Pasti orang Arab lah. Juzam ni kabilah Arab. Sedangkan Nabi Isa kan bukan orang Arab. Nabi Isa kaum Bani Israel. Dia akan kahwin dengan orang Arab, Juzam. Seperti sabda Rasulullah SAW ketika baginda menerima delegasi yang datang daripada Juzam. Waktu zaman Nabi hidup, ada rombongan kabilah Juzam datang ziarah Nabi. Nabi alu-alu dengan kata-kata, marhaban biqaumi Syu'aibin wa ashari Musa, wa la taqumus sa'atu hatta yatazawwaju fikumul masihu wa yuladulah. Sebagai mengatakan Juzam ni sekarang ni banyaknya dalam Jordan, utara Saudi. Sikit dalam utara Saudi dan masuk dalam Jordan itu. Kan? Marhaban biqaumi Syu'aib.
Selamat datang kaum Nabi Syuaib. Kan Nabi Syuaib di Jordan. Kan? Bapa mertua kepada Nabi Musa, ya, Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa alaihi wassalam. Sungguhnya tidak berlaku kiamat sehinggalah Nabi Isa alaihi salam akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah daripadanya anak. Nabi Isa akan ada anak nanti. Kenapa Nabi penting sangat nak cerita dia kahwin dapat anak? Ini nak menafikan kepercayaan Kristian bahawa Nabi Isa takkan kahwin, tak ada anak dan sebagainya. Nabi Isa manusia, bukan Tuhan yang dianggap oleh orang Kristian Trinity. Dia akan jadi turun, dia kahwin dengan orang dan juga dapat anak macam normal manusia yang lain. Dari sudut ke fizikal kemanusiaan tu. Peristiwa berkahwin Nabi Isa AS ini berlalu pada tahun ke-21 setelah dia turun. Jadi umur beliau setelah perkahwinan ini masih tinggal, kalau nak jumlah sampai 30, zaman Nabi Isa turun daripada langit sampai dia wafat 30 tahun. Jadi dia kahwin pada umur 21, baki umur dia masih ada 19 tahun lagi. Kerana keseluruhan masa Nabi Isa sebelum turun nanti 30 tahun. Seperti 40 tahun maksud saya tadi, 40 tahun. Seperti apa yang disebutkan. Setelah cukup 40 tahun setelah turunnya Nabi Isa AS, beliau akan meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah dan akan dikuburkan dalam makam Nabi Muhammad SAW. Dalam bilik itulah kita berziarah kan. Dalam tu ada berapa makam? Sekat ni ada 3. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat nanti Nabi Isa AS. Jadi beliau adalah orang yang keempat di Hujrah Asy-Syarifah, bilik yang adanya makam Nabi itu. Kan? Setelah Nabi Isa meninggal dunia, kepimpinan dunia akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah pengganti Nabi Isa, digelar sebagai Al-Muqa'ad. Al-Muqa'ad. Dia menjadi khalifah umat Islam pula. Dan berasal daripada Bani Tamim. Apabila Muqa'ad, Tamim kita sebut sekali lagi tuan-tuan, bukan huruf mim, tanah Melayu. Itu tafsiran palsu, bohong. Kan? Tamim ni bangsa Arab. Bangsa Arab. Kebanyakan sekarang ni, bukan tak ada di Saudi, tapi kebanyakan Bani Tamim sekarang ni berpusat di kawasan Bahrain, Qatar. Itu kebanyakan Bani Tamim. Tapi ada juga di Saudi, ada banyak, dah besar, dah ramai dah Bani Tamim ni tuan. Meninggal dunia. Jadi apabila Muqa'ad meninggal dunia, dia pemerintahan Muqa'ad ni tak lama. Sebagian kata setahunnya. Setelah Nabi Isa, pemerintahan dia setahunnya. Muqa'ad ni yang pengganti Nabi Isa. Maka 3 tahun kemudian Al-Quran pun diangkat. Setelah Muqa'ad mati, wafat, maka berlakulah dunia ni macam-macam peristiwa. Peristiwa Quran hilang daripada muka bumi, peristiwa naik asap daripada muka bumi, peristiwa apa lagi? Binatang keluar daripada bumi. Banyak peristiwa tu. Dan peristiwa tu bukan dengan lama, dia sekejap berlaku, mungkin dalam sebulan 2 bulan ada yang kedua, terus cepat dia masa tu berlalu dengan begitu cepat. Peristiwa tersebut berlalu dengan begitu cepat. Kan? Jadi tentang Nabi Isa ni, dia pergi seluruh dunia tuan-tuan. Tak ada, Syekh Fahmi kata, tak ada cerita dalam hadis, tak ada cerita dalam mana-mana buku kitab lama bahawa Nabi Isa ni menjelajah dunia. Tak. Laluan Nabi Isa hanya mula tadi mana? Syria, turun. Lepas tu pergi Palestin, sekian bunuh Dajjal apa semuanya. Pergi Mesir, sembunyi Ya'juj Ma'juj. Lepas itu pergi Madinah. Itu je. Madinah Mekah lah. Madinah Mekah tu mungkin Nabi Isa buat haji lah apa semua. Kan? Itu je laluan dia. Dia tak datang Malaysia, tak datang negeri lain. Kan? Wallahu ta'ala alam. Itulah kisah tentang Nabi Isa, seringkasnya sampai situ. Akan berlaku, buku ni akan bicara pula apa berlaku setelah Nabi Isa wafat. Muqa'ad pengganti Nabi Isa tu pun dah wafat. Peristiwa apa yang berlaku akan dicerita nanti. Terbit matahari daripada barat, binatang ganjil keluar daripada bumi di Mekah, Al-Quran akan hilang daripada muka bumi, asap muncul daripada muka bumi, macam-macam cerita tuan-tuan. Tapi yang tu dah masa singkat. Dekat dah lah, kiamat tu makin dekat. Sehingga satu masa penghujung untuk kita semua beriman.
penghujung hayat kita orang beriman ni, waktu tu masih ada orang beriman, masih ada orang kafir. Tapi dunia yang dulu aman, sekarang bila dah Muqad tu dah meninggal, tak ada aman, dia balik normal macam kita sekarang lah, bergaduh-gaduh, mungkin berperang-perang, orang Islam kena tindas dan sebagainya. Sampai satu masa datang angin daripada Yaman mematikan semua orang Islam. Dia bagi orang Islam hidup angin tersebut, jatuh mati. Orang kafir tak mati. Allah mematikan semua orang beriman. Tak ada dah di muka bumi orang beriman sejak tu. Lepas itu dunia ada lagi masa. Ada lagi masa. Tak kiamat lagi. Masa itulah dipenuhi dengan maksiat, dosa, maksiat. Tak ada siapa nak larang dah. Tak ada agama Islam lagi dah. Quran tak ada, siapa pun tak ada. Yang ada kafir-kafir, maksiat. Sampailah baru berlaku betul-betul peristiwa kiamat. Langit pecah, gunung akan hancur, air akan bergolak, kering kontang, macam-macam berlaku. Itu barulah berlaku kiamat dunia ni. Jadi orang mukmin yang imannya diterima oleh Allah, dia takkan jumpa dengan peristiwa kiamat yang goncang habis semua tadi ni. Tak ada. Kecuali kalau dia iman, dia kata dia Islam, tapi Islam dia tak diterima oleh Allah, munafiknya, maka dia akan hidup mungkin setelah tu. Dia akan jumpa lah kiamat tu, dia kafir. Kan? Wallahu ta'ala alam. Akan kita sambung kemudian peristiwa yang berlaku setelah kewafatan Nabi Isa dan Muqad pengganti Nabi Isa. Boleh tuan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.